warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati Fadil Ustaz Syukri lah, bagi pengarah bagi Klasikal Media dan juga Akademi Jawi, dan juga AJP-AJP yang terlibat, serta hadirin dan juga hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini dikira sebagai kelas yang pertama bagi sesi kelas pengajian Matan Ajrumiyah. Matan Ajrumiyah iaitu berkaitan dengan salah satu daripada ilmu bahasa Arab yang lain. Kan, nanti kita akan terang bahawa bahasa Arab itu ada banyak ilmu kan yang terlibat dalam bahasa Arab. Jadi saya minta maaf lah disebabkan sepatutnya minggu lepas, tapi sebabkan urusan terpaksa untuk dilewatkan kepada minggu ni. Jadi insya-Allah kita akan nanti kalau akhir majlis ataupun majlis yang berikutnya, kita akan bincang bila masa yang sesuai untuk kita ganti balik kelas yang 2 hari lagi tu. Nah, insya-Allah. Jadi kita mula macam mana? Berkenaan dengan Matan Ajrumiyah. Kita tahu bahawa kita mengaji dekat sini kan, ataupun yang kita bincangkan dekat sini bersama dengan teks tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ataupun hadirin juga hadirat sekalian, adalah Matan Ajrumiyah kan. Matan Ajrumiyah yang diterjemahkan dengan kita kata tulisan Jawi yang asalnya, dan menggunakan metod tulisan yang ataupun bahasa Jawi yang lama. Dan sistem yang kita akan cuba bincangkan kat sini dan kita akan bentangkan kat sini adalah kita tidak akan memberi perhatian sangatlah kepada pembacaan Jawi kat sini. Boleh faham? Itu boleh baca sendirilah, boleh baca sendiri kat rumah. Kita akan go through pada benda-benda yang penting yang disebutkan dalam matan. Dan teknik saya akan letakkan beberapa mukadimah kan, yang saya akan sebutkan pada awal majlis ini. Dan kemudian saya akan sebelum kita baca matan, kita akan baca ramai-ramai dulu kan, untuk menggalakkan supaya masing-masing hafal Matan Ajrumiyah ni. Tak susah pun, sikit je. Berapa muka? 10 muka je kot. Kan, sikit je. Kita galakkan supaya hafal. Dan siapa yang hafal nanti pada akhirnya kita akan buat tasmid, saya akan dengar hafalan tu dan kita akan bagi ijazah lah bagi hafal sahaja kan. Jadi insyaAllah hafal tak susah pun sebenarnya. Kita galakkan kepada hafalan. Baik, kita nak mula. Jadi perbincangan berkenaan dengan matan ni insyaAllah kan, kita ada 14 sesi dan kita akan bahagikan. Jadi perbincangan pertama yang kita akan bincangkan, pertamanya adalah kita kenal sedikit berkenaan dengan biodata penulis. Boleh faham? Yang pertama apa? Biodata penulis. Cik Syukri tak letakkan, ataupun Ustaz Syukri tak letakkan biodata penulis, tapi kita akan sebut secara sedikit saja biodata penulis. Boleh? Siapa penulis bagi Matan Ajrumiyah yang berkat ini, yang tersebar daripada Morocco sampai ke Malaysia, sampai ke Perlis kan, sampai kepada kawasan-kawasan yang lain? Siapa dia yang mengarang ni? Beliau, nama dia adalah Muhammad bin Daud, ataupun kunyah dia Abu Abdillah Muhammad bin Daud. Kunyah dia tu, dia punya apa? Kata nama-nama timangan, panggil nama timangan. Abu Abdillah Muhammad bin Daud As-Sanhaji, yang meninggal tahun bila? 723 Hijrah. 723 Hijrah. Yang masyhur, kalau kita nampak dekat ni, dia tulis di tengah ni, yang masyhur dengan apa? Dengan panggilan Ibnu Agurrum. Ibnu Agurrum. Dengan dia panggil jim, disebut dengan G. Bukan Ajurum, tak salah. Agurrum. Dia panggil, kalau orang Arab nak sebut perkataan G tadi kan, dia akan sebut, dia kata Jim Al-Qahiri. Jim Al-Qahiri. Apa maksud Jim Al-Qahiri? Jim yang disebut oleh orang Mesir, orang Kahirah. Kalau orang yang mengaji Mesir, ada beberapa orang yang mengaji Mesir, dia akan tahu bahawa Jim orang Mesir dia akan sebut Ga kan. Dia akan sebut contoh Ja'a, dia sebut Ga'a. Ataupun dalam bahasa pasal Gai kan, dalam bahasa pasal lah. Boleh nampak? Okey, Ibnu Ajrum rahimahullah, asal dia daripada mana? Daripada Morocco, Maghrib, daripada kabilah Sanhajah. Daripada mana? Iaitu Sanhajah adalah
kabilah yang berbangsa barbar. Kabilah berbangsa barbar, ataupun istilah sekarang barbar dipanggil Amazigh. Amazigh, keturunan Amazigh, bukan orang Arab, tapi daripada apa? Keturunan apa? Keturunan barbar. Beliau adalah orang yang soleh, wali Allah Subhanahu wa taala, dan beliau adalah kitab-kitab tasawuf yang lain. Itu boleh cari dalam biodata dia yang lain. Yang paling penting sekali adalah karya dia yang di hadapan tuan-tuan dan puan sekalian, yang bernama Matan Al-Jurumiyah. Matan kecil, matan yang ringkas, disediakan untuk penuntut level pertama, permulaan, untuk mereka yang ingin mengaji dalam ilmu Nahu. Ilmu Nahu, Matan Al-Jurumiyah. Dikatakan keberkatan dia tu, diceritakan, cerita ni nak saya sudahlah, kan? Masing-masing ada apa kebebasan untuk apa, untuk menerima, kan? Tapi cerita ni memang masyhur, dinukilkan daripada orang yang mengomentarkan syarah kitab ni, yang meletakkan syarahan yang masyhur, iaitu beliau Ibnu Al-Jurum rahimahullah. Dia tak kala menulis kitab Matan Al-Jurumiyah ni, dia menulis waktu kala dia menghadap kiblat. Dia menghadap kiblat. Tu dia waktu bila dia menulis kitab Matan Al-Jurumiyah. Dan apabila akhir dah selesai menulis kitab Matan Al-Jurumiyah ni, dia mencampakkan kitab dia ni ke dalam ke laut. Dan dia kata, dia waktu tu berkata dan juga berdoa, ya Allah, kalaulah amalanku ini adalah hanya saja ikhlas bagi kamu Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah tenggelamkan kitab ini, ataupun biarkan dia terapung duduk dalam keadaan tak basah. Dan Allah terima doa dia sekali, iaitu kitab Matan Al-Jurumiyah ini kekal terapung dalam keadaan tak basah. Tu, dan saya tak share sudahlah ke khurafat ustaz ni, itu ikut suka masing-masing, kan? Saya tak kata apa, tapi memang diceritakan secara mutawatir daripada orang yang mensyarahkan kitab ni. Ya, jadi itu adalah dalil ataupun karamah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada penulis ini, adalah dalil bagi keikhlasan penulis dia. Kalau tak percaya cerita tu, kita tahu bahawa apa? Bahawa tersebarnya kitab ini daripada timur sampai ke barat, itu sebenarnya dah cukup untuk menerangkan berkenaan dengan keikhlasan penulis ini. Cukup dah. Semua orang daripada pesantren Jawa ke, sampailah pesantren Morocco, ke Mesir, ke Hijaz, ke mana, ke semua pakai kitab Matan Al-Jurumiyah. Cukup. Macam Imam Nawawi memang semua orang kena kitab dia. Hadis 40 semua orang pakai. Riyadhus Shalihin. Kenapa tersebarnya ke semua kitab-kitab ini, sedangkan tak ada pun sebelum ni marketing? Betul tak? Tak ada pun langsung marketing, tak ada pun dia promosi Facebook yang macam progresi kami dia buat. Ada pun tak ada pun langsung WhatsApp, tapi boleh tersebar secara meluas. Ajaib. Kan? Itu adalah hanya saja daripada keikhlasan daripada penulis dia itu sendiri. Boleh nampak kan? Itu yang disebutkan. Ada antara satu lagi kelebihan lah sekali yang ada pada Matan Al-Jurumiyah ni. Tok Guru saya cakap, almarhum Tok Guru Saleh Musa, dia cakap tu, dia nasihat kami, dia kata, kan, dia kata, saya sumpah, dia kata, saya sumpah, dia kata, janji Pak Allah Subhanahu Wa Taala, siapa hafal Matan Al-Jurumiyah ni alim nahu. Dia kata, dia ni sebut. Saya sudah lah, tapi kan, kalau hafal sembuh, insya-Allah kita dah hafal rumusan bagi ilmu nahwu itu sendiri. Saya dah tipu lah. Okay, nanti kita akan bincang secara detail berkenaan dengan kaitan-kaitan kitab-kitab yang berlegar di sekitar Matan Al-Jurumiyah ni. Nantilah kan kita buat sesi lain, sesi media buat. Jadi kita nak bincang secara umum saja. Okay, dah setelah berkenaan dengan biodata penulis tu. Daripada biodata dah tahu dah keagungan kitab ni. Nampak tak? Okay, setelah. Okay, baik. Seterusnya, sebelum kita baca kitab, ini penting juga, adalah untuk kita ketahui terlebih dahulu 10 prinsip berkenaan dengan ilmu nahwu. Bahawa 10 prinsip ataupun 10 perkara berkenaan dengan ilmu nahwu. Ini penting. Kami mengaji semua macam tu. Setiap daripada ilmu, kita mengaji tauhid ke, fiqh ke, tasawuf ke, ilmu kalam ke, ilmu apa segalanya, kita belajar apa yang terlebih dahulu 10 prinsip. Apabila 10 prinsip ni, dia dinamakan sebagai muqaddimah al-ulum. Muqaddimah bagi setiap ilmu. Mesti tahu 10 prinsip ni. Supaya apa? Supaya apabila masing-masing kita ikut daurah mengaji dan sebagainya,
kita akan dapat tahu jalan yang betul dalam mengaji tersebut. Tak merapu, tak pusing, tak buat lawak, tak cipta lagu Hindustan sebagainya. Kan? Kita tumpu betul yang penting dalam perbahasan ilmu. Ada 10 prinsip tu. Yang pertama, tulis. Yang pertama adalah mengetahui berkaitan dengan nama ilmu. Yang pertama apa dia? Nama ilmu. Boleh? Apakah nama ilmu? Yang kedua adalah mengetahui berkaitan dengan definisi ataupun takrif bagi ilmu itu. Boleh? Dapat? Yang ketiga adalah dia mengetahui berkenaan dengan subjek kajian ilmu itu ataupun maudu' kajian. Itu dalam bahasa Arab lah. Tapi bahasa Melayu subjek kajian, objek yang dikaji oleh ilmu. Boleh tak? Itu nombor apa? Nombor 3. Nombor 4 adalah mesti mengetahui berkenaan dengan faedah mengaji ilmu ni. Mengaji buat apa? Kan? Faedah dia kita kena tahu juga. Yang kelima adalah mesti kita mengetahui berkenaan dengan kedudukan ilmu ni, nisbah ataupun kedudukan ilmu ni. Ilmu ni duduk dalam mana? Ilmu Nahu ni duduk dalam apa? Dalam map dia kat mana? Hierarki dia dekat mana dalam ilmu Islam? Kita kena tahu juga. Yang itu berapa? Yang kelima. Yang keenam adalah kita mesti mengetahui berkenaan dengan kelebihan ilmu ni. Kelebihan. Itu yang keberapa? Keenam. Dan yang ketujuh, kita mesti mengetahui berkenaan dengan siapakah yang mengasaskan ilmu ni. Mengasaskan ilmu ni. Boleh? Yang keberapa? Yang ketujuh. Yang ke-8 adalah kita mesti mengetahui berkenaan dengan apa? Hukum mengaji ilmu ni. Hukum. Apa hukum mengaji ilmu ni? Untuk ke-berapa? Yang ke-8. Yang ke-9 mesti kita ketahui di mana sumber ambilan ilmu ni. Itu yang ke-9. Yang ke-10 adalah kita mesti mengetahui berkenaan dengan apa? Masalah perbincangan dalam ilmu ni. Detail permasalahan. Sekali lagi, detail permasalahan dalam ilmu ni. Okey. Boleh nampak tak? Nak saya tulis dalam bahasa Arab? Kata ya. Kata ya lah. Masa tak banyak ni. Kita bincang nanti. Okey. 10 perkara ni. Dapat lah? Ustaz Wan baca semua benda yang pertama. Nama ilmu. Definisi ilmu. Okey. 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 Masalah kita kan. Okey, boleh. Semua dapat kan? Okey, sekarang ni isi ke semua yang apa yang saya sebutkan tadi, poin-poin itu tadi dengan apa? Dengan poin-poin yang saya sebut tadi. Okey. Kita mula dengan yang pertama dulu. Benda apa nama ilmu yang kita bincangkan kat sini? Yang benda nama dia ilmu Nahu. Yang kita bincangkan dia pada hari ini dalam sesi ini adalah ilmu apa? Ilmu Nahu namanya. Benda apa pula Nahu ni? Nahu ni dalam bahasa Arab kan? Apa maksud perkataan Nahu? Maksud perkataan Nahu adalah apa? Adalah niat. Itu yang pertama. Niat. Maksud yang fasih. Itu maksud yang pertama. Boleh faham? Okay, settle. Ataupun maksud yang kedua perkataan Nahu ini membawa maksud arah. Itu yang kedua. Boleh? Yang ketiga, maksud bagi perkataan Nahu ini adalah apa? Adalah seperti. Boleh faham? Itu maksud-maksud dia daripada apa? Daripada perkataan Arab tu. Okey, kita letaklah sikit kan dalam apa? Dalam ayat. Saya tadi belakang sikit lah. Okay, boleh? Okey, kita sebut tadi apa dia? Perkataan Nahu. Kan? Perkataan Nahu kan? Okey, pertama maksud dia apa dia? Apa dia? Niat. Seperti pada ayat unhu. Kan? Unhu haza al-amal.
Apa maksud unhu hazal amal? Niatkan. Ni susahnya terjauh ini kan. Niatkan ini amalan. Bahasa Melayu lama lah kan. Ataupun amalan ini. Boleh faham? Ni dalam ayat yang pertama contoh. Kalau antum boleh hafal ayat ni, boleh tambah lagi vocabulary kan. Okey, dapat? Yang kedua apa dia? Tadi arah. Ataupun dalam bahasa Arab al-jihah. Kan, al-jihah, arahkan. Macam mana lalu ayat dia? Zahabtu nahwa al-Madinah. Apa maksud zahab tu? Saya apa? Telah pergi nahwa ke arah. Apa Madinah apa? Bandar tapi Madinah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, boleh? Tu yang kedua contoh. Saya nak bagi perkataan nahu ni digunakan dalam makna yang berbeza berdasarkan ayat yang berbeza, konteks ayat yang berbeza. Boleh faham tak, student? Dapat tak? Okey, pada ayat atas. Okey. Yang ketiga, adik boleh dapat tu adik. Sabar slow tadi. Tadi aja. Okey. Yang ketiga apa dia maksud dia? Allah Akbar. Seperti kan? Seperti apa? Asy-syabah. Dalam bahasa Arab panggil apa? Asy-syabah. Ataupun al-mislu pun boleh. Mislu, masal. Kan? Mau maksud yang sama. Contoh apa dia? Muhammadun nahwu aliyin. Apa maksud Muhammadun nahwu ali? Muhammad itu seperti Ali. Okay, boleh? Nampak kita kena tahu berkenaan dengan apa? Nama ilmu ni. Certain berkenaan dengan apa? Nama ilmu. Boleh? Itu yang poin yang pertama yang mesti bagi setiap penuntut ilmu tahu. Tak tahu memang dibagi orang tahu panggil cerai. Boleh kan? Cerai. Teruk lah kan? Mesti tahu juga. Kata mengaji apa? Tak tahu apa ni. Main banyak mahal. Kan? Kena tahu juga. Boleh? Itu yang pertama. Yang kedua apa dia? Ta'rif. Kita tulis ta'rif. Apa dia ta'rif bagi ilmu nahwu ni? Definisi bagi ilmu nahwu. Supaya apa? Daripada definisi lah kita boleh kenal ilmu nahwu ni. Daripada definisi lah kita boleh apa? Kenal ilmu nahwu. Apa dia definisi dia? Al-ilmu. Dia adalah salah satu daripada ilmu. Bil qawanin. Yu'rafu biha ataupun tu'rafu biha ahwal awakhiri al-kalimati hala tarkibiha min haythu al-i'rab wal-bina. Tulis kurangnya al-ilmu bil qawanin tu'rafu biha ahwalu awakhir al-kalimat halatar biha min haythu al-i'rabu wal-bina. Sering dulu ambil masa. Mungkin kita laju sikit tapi tak apalah. Dalam praktis. Sila. Dah selesai tak? Satu, dua, tiga, saya dah betul itu. Mana? Hala, mana ni? Tarkibiha.
Tulisan saya cantik. Tapi nanti saya minta Ustaz Syukri lah tulis dalam bilik tulisannya. Hala tarkibiha min haisu al-i'rab wal bina. Dapat? Apa Ustaz tak masuk tak? Penting dulu kita kena tahu dulu. Kalau tidak mengaji tak tahu apa. Mai pi balik sama macam tu. Kita tak ada paisa. Jadi mengaji untuk Allah Taala. Kan? Okey. Boleh dah? Dah settle? Belum. Tak boleh cakap belum. Sudah dulu. Dah. Ada belum? Belum. Al-ilmu bil qawanin tu'rafu biha ahwal awakhir al-kalimati hal tartibiha min haythu al-i'rab wal bina. Dah. Kita baca dulu. Okey, tahu? Nanti boleh sama boleh tulisan. Okey. Ikut saya baca supaya apa? Boleh hafal dah terus alang-alang kita hafal kat sini lah. Okey. Al-ilmu bil qawanin. Tu'rafu biha ahwal awakhir al-kalimati. Hal tarkibiha min haythu al-i'rab wal bina. Sekali lagi, al-ilmu bil qawanin tu'rafu biha ahwal awakhir al-kalimati hal tarkibiha min haythu al-i'rab wal bina. Las al-ilmu bil qawanin tu'rafu biha ahwal awakhir al-kalimati hal tarkibiha min haythu al-i'rab wal bina. Baik, kita ambil mana? Apa maksud dia? Ilmu nahwu ni apa dia? Didefinisikan sebagai adalah salah satu daripada ilmu. Apa dia? Satu ilmu. Boleh? Satu ilmu bil qawanin. Dengan apa dia? Al-qawanin. Apa maksud qawanin? Kaedah. Maksud ilmu ini, iaitu ilmu nahwu ini, yang kita akan pelajari apa? Kaedah dia. Boleh faham? Kaedah dia. Saya tak mau terang berkenaan dengan kaedah. Kaedah benda qaulun kulli tu'rafu biha ahkamu itu tak apa. Faham umum dulu. Nah, boleh? Itu kita masuk dalam level ke-7. Kelas ke-7 lah. Okey. Apa dia? Satu ilmu dengan kaedah-kaedah. Maksudnya ilmu berkenaan dengan kaedah-kaedah. Boleh? Tu'rafu biha, dikenali ataupun diketahui biha, yakni dengan kaedah, dengannya. Boleh? Dengannya, iaitu dengan apa? Dengan kaedah tersebut. Boleh faham? Maksudnya dengan kaedah tersebut ahwalu awakhiril kalimati. Apa maksud ahwal? Keadaan. Keadaan akhir kalimat. Akhir apa? Kalimat. Hal tarkibiha, yakni ketika kalimat tersebut itu berada dalam tarkib. Apa maksud tarkib? Ayat. Ayat di sini itu kan. Ayat di sana. Macam ni kan. Dia tahu. Tak apalah. Okey. Min haisu, apa maksud min haisu? Dari haisu apa? Sudut al-i'rab. Nanti kita terang benda apa ya Allah.
Wal bina dan al bina. Apa maksud i'rab? Maksud i'rab adalah berubah-ubah. Nanti saya akan terang dalam ada bab khusus. Boleh faham? Tulis dulu. Masuk i'rab apa? Berubah-ubah. Dan apa maksud bina? Kekal, tidak berubah. Boleh faham? Itu istilah dia, saya akan terang nanti. Cuma tulis dulu. Boleh faham? Dah tulis dah? Dah tulis dah? Belum? Ada terjemahan dulu. Dah? Boleh ke? Okey, boleh. Stop. Okay. Ada apa? Sebab apa, versi kami dia kena ada papan putih besar sikit ni. Ada. Cepat saya panjang. Saya nak tunjuk ni. Okey. Dalam poin ni, dalam definisi ni, kita tahu ada beberapa perkara yang penting. Iaitu yang pertama adalah ilmu nahu ni berdapat ada satu ilmu. Boleh? Memiliki kaedah-kaedah. Boleh? Yang dengan kaedah itu kita boleh mengetahui baris belakang kalimat. Kita ketahui apa? Baris belakang kalimat. Kalau contoh saya sebut kalimat dalam bahasa Arab. Apa dia? Muhammadun. Mana baris belakang dia? Ha? Makkadun. Dun. Nampak tak? Itu baris belakang dia tu. Boleh faham? Muhammadun. Kitabun. Mana? Bun. Nampak? Nampak tu? Alim lah. Okay. Akhir kalimat. Boleh faham? Akhir kalimat. Kita nak tentukan. Baca bun ke, bin ke, ban. Boleh? Hala tartibiha. Waktu bila untuk kita nak detect perubahan yang berlaku pada akhir kalimat tu? Iaitu pada ketika diletakkan kalimat itu dalam sentence ataupun ayat. Boleh nampak? Haisu min haisu al-i'rab wal bina, yakni untuk kita teliti pada kalimat-kalimat tu adakah berlaku perubahan i'rab, adakah berlaku perubahan ataupun tidak berlaku perubahan. Boleh faham? Kita bagi contoh. Apa dia ustaz ni macam ni? Bid'ah ni okey. Orang tak ada zaman Nabi, tapi kan. Jadi semua belajar. Hatta golongan salafi pun belajar ilmu ni kan. Okey. Apa dia ni? Kita bagi contoh. Kita bagi kalimat daripada Muhammad kan. Kita letak dalam ayat. Contoh ayat bahasa Arab pada qama Muhammadun. Boleh? Qama Muhammadun. Ayat yang kedua apa dia? Darabtu Muhammadan. Ini ayat yang kedua. Ayat yang ketiga apa dia? Marartu bi Muhammadin. Nampak? Kita tengok perkataan Muhammad ni. Kita pakailah kalimat ni. Okay. Boleh? Dapat? Contoh yang seterusnya apa dia? Satu lagi. Qama haula'i. Bisa dengar kata haula'i? Satu lagi. Darabtu haula'i. Nampak? Yang seterusnya marartu biha ula'i. Nampak? Okey, kita lihat. Ini satu, dua, tiga. Ini satu, dua. Okey, boleh. Dan ini kita fokus kepada kalimat yang saya katakan. Okey, apa beza antara kalimat ni? Ustaz Raja? Apa beza? Pertama, pada ayat yang pertama, kita lihat pada ayat yang berbeza, baris di belakang perkataan Muhammad bertukar, betul tak? Kejap jadi baris apa ni? Domah lah, saya tak tahu di depan. Domah. Boleh? Okey, baris yang kedua dalam ayat yang kedua jadi apa? Baris fathah. Kan baris atas kan disebutkan. Bi Muhammadin kan jadi baris apa? Kasrah.
Boleh? Dapat? Pada jumlah yang ketiga pula, nampak tak? Ayat sama tak? Sama. Perkataan berbeza. Tapi tengok pada belakang dah. Berubah tak? Tak berubah. Boleh nampak? Apa yang nampak ni? Cik. Okey. Kita katakan tadi bahawa apa? Bahawa kalimat apa dia? Muhammad. Boleh? Untuk kita nak praktikkan ilmu nahwu, mesti kita letakkan dalam apa? Ayat dahulu. Boleh faham? Ni sentence ni, ayat ni. Apa maksud qama Muhammadun? Telah berdiri, siapa yang berdiri? Muhammad. Apa maksud darabtu Muhammadan? Telah saya pukul. Siapa? Muhammad. Apa maksud marartu bi Muhammadin? Telah saya berjalan dengan siapa? Bersama-sama Muhammad. Boleh faham? Telah saya berjalan bersama-sama Muhammad. Kenyang kan? Okey. Boleh tulislah siapa yang tak apa, siapa yang tak sebab ni. Okey, qama maksudnya apa? Telah berdiri siapa dia? Muhammad. Darabtu maksud darabtu, telah saya pukul, siapa yang kena pukul? Muhammad. Yang ketiga, marartu bi Muhammadin. Apa maksud marartu? Telah saya berjalan dengan siapa? Dengan Muhammad. Boleh nampak? Perkataan seterusnya, apa maksud haula? Siapa tahu maksud haula? Mereka. Mereka itu, kan? Mereka lah, mereka itu. Haula. Okey, apa maksud qama haula? Telah berdiri mereka. Darabtu haula, setelah saya pukul mereka. Marartu bi haula, telah saya berjalan dengan mereka. Boleh nampak? Okey, ilmu nahwu kita sebut tadi, kita tumbuh kepada perkataan ni dan kita detect melalui kaedah ilmu nahwu macam mana boleh dekat sini menjadi dun, dekat sini menjadi dan, kat sini menjadi din. Macam mana yang kita tengok perkataan haula ni, dia tak jadi macam Muhammad. Dia jadi apa dia? Satu saja. Boleh? Jadi nanti kita akan belajar dari ilmu nahwu. Kalimat Muhammad kita namakan sebagai kalimat mu'rab. Nanti kita akan belajar. Saya tulis dulu. Kalimat apa dia? Kalimat haula dinamai sebagai apa? Mabni. Biasanya mabni. Apa maksud mu'rab? Berubah-ubah belakang dia. Bahawa kalimat yang seperti Muhammad ini adalah apa? Kalimat yang digelar sebagai mu'rab, yakni berubah-ubah belakang dia. Nampak perubahan dia? Kalimat yang dipanggil sebagai haula ni dipanggil apa? Mabni. Maksudnya tidak berubah belakang dia. Boleh nampak? Nanti macam mana ustaz kami nak bezakan mu'rab dengan mabni? Ngaji dalam lah sikit. Takkan kita terang kat sini, kan? Betul tak? Kita baca kitab lah. Boleh nampak? Cuma saya nak terangkan berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan definisi tadi. Boleh faham? Jadi, fungsi ilmu nahwu sekali lagi, apa dia? Untuk dia nak kenal pasti barang belakang ni. Adakah pertama dia berubah-ubah ataupun tidak berubah-ubah? Boleh. Itu basic dalam ilmu nahwu. Dan yang kemudian kita nak tentukan pula, nak baca dun ke dan ke din ke bagi yang berubah-ubah. Boleh nampak? Okay, settle. Alif lah, boleh balik lah. Okay, settle. Boleh faham? Itu berkenaan dengan definisi. Boleh? Faham? Okay, jom semain syak dulu. Cik, sikoh lah kan Ustaz. Ustaz semuanya soleh bagi Allah Ta'ala. Okay, sekarang ni boleh tak? Kita lihat ya. Terlihat selalu. Okay, ada setakat ni siapa yang tak faham? Angkat tangan. Semua boleh faham? Cik Syukri boleh? Boleh? Okay, awal lagi. Okay, settle. Seterusnya kita masuk kepada poin yang berubah. Yang ketiga. Apa dia poin yang ketiga? Subjek kajian. Subjek kajian kita apa? Sebenarnya kita dah sebut dalam apa? Dalam definisi tadi. Apa dia subjek kajian yang kita kaji dalam ilmu nahwu ni? Apa dia? Kalimat bahasa Arab. Kan? Kalimat apa? Kalimat bahasa Arab. Hala tarkibiha. Nampak tak? Dalam apa? Dalam yang saya sebutkan tadi dalam apa? Dalam definisi itu, hala tarkibiha min haisul i'rab wal bina. Tu dia punya apa? Subjek kajian. Boleh nampak? Okey, settle. Yang seterusnya apa dia? Faedah. Mengaji ilmu nahwu ni faedah dia apa? Adakah faedah dia menghabiskan masa, mengisi masa lapang?
Apa faedah mengaji ilmu nahwu ni? Mengaji ilmu nahwu ni bagaimana disebutkan oleh ulama-ulama dia adalah untuk khidmat kepada Al-Quran Al-Karim. Itu penting. Iaitu apa? Untuk kita nak berkhidmat dengan Al-Quran Al-Karim. Macam mana? Iaitu kita mampu membariskan perkataan dalam Al-Quran tu dengan apa? Dengan betul. Satu. Boleh faham? Mesti kena tahu nahwu. Tak tahu nahwu, jam. Boleh? Yang seterusnya faedah nahwu ni adalah untuk kita nak memahami Al-Quran Al-Karim dan juga sunnah Nabi itu sendiri. Tanpa nahwu memang tak faham apa. Boleh faham tak? Boleh faham? Itu yang faedah yang paling besar sekali dalam ilmu nahwu. Dan kemudian faedah-faedah lain itu adalah apa? Kita boleh tahu ilmu khazanah bahasa Arab. Betul tak? Boleh baca buku-buku bahasa Arab yang bertimbul-timbul banyak tu. Boleh nampak? Itu kelebihan yang ketiga, dan cari kelebihan yang lain lah. Jadi insya-Allah tak ada apa, tak ada rugi kita main kelas hari ni. Saya nampak lah? Okey. Settle. Itu yang keberapa? Yang ke? Empat. Yang ketiga ke empat? Yang keempat. Yang ke seterusnya apa? Kedudukan ilmu nahwu. Ilmu nahwu ni ilmu mana ni? Kat mana ni? Ilmu nahwu ni ilmu apa? Secara mudah saya takkan terang lah. Dia panggil apa? Peta ilmu-ilmu ni. Cuma saya bagi mudah adalah apa? Ilmu nahwu ni adalah salah satu daripada ilmu bahasa Arab. Salah satu daripada ilmu apa? Ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab dia ada berapa? Dia ada 12 ilmu. 12 ilmu bahasa Arab. Tapi yang paling core sekali, yang paling core sekali adalah 3. Pertama apa? Ilmu sharaf. Boleh faham? Yang kedua ilmu apa? Ilmu nahwu. Yang ketiga ilmu balaghah. Itu paling core. Boleh tak? Ilmu-ilmu lain tu dia penyempurna lah. Antaranya ada ilmu-ilmu lain yang lain, istiqaq. Ilmu-ilmu lain dalam bahasa Arab. Antaranya apa lagi? Al-arud. Boleh? Antaranya apa lagi? Ilmu al-qafiyah. Apa lagi? Ilmu al-insya. Apa lagi? Ilmu al-khat. Boleh faham? Itu ataupun ilmu al-adab dan sebagainya yang kita sebut 12. Habis tak apalah, cari sendirilah kan. Okey, kita sebut kat sini 12. Jadi kita ambil satu saja, iaitu pada ilmu nahwu. Boleh faham? Ilmu nahwu kita sebut apa? Salah satu daripada ilmu bahasa Arab. Boleh? Settle. Seterusnya yang keberapa? Yang keenam. Yang keenam dah kelebihan ilmu. Ada kelebihan tak ilmu nahwu ni berbanding ilmu-ilmu lain? Ada kelebihan? Oh, ada kelebihan. Ilmu nahwu ni, tak ada ilmu nahwu, tak boleh ilmu lain. Itu dia. Kalau tahap sampai tahap tu lah. Kan? Disebutkan ilmu nahwu ni apa dia? Bapak bagi ilmu. Bapak bagi ilmu. Mak dia siapa dia? Saraf. Abul ulum apa dia? Nahwu. Mak ilmu saraf. Itulah. Jadi kerana apa? Kerana tingkatan pertama untuk kita nak apa? Nak interaksi dengan ilmu-ilmu lain. Tingkatan pertama untuk kita nak apa? Interaksi dengan ilmu-ilmu yang lain adalah apa? Faham. Faham dia tak? Pertama untuk kita nak interaksi dengan ilmu apa? Ilmu mantiq. Nak interaksi dengan ilmu apa? Ilmu tafsir, ilmu fiqh. Yang pertama sekali dia, level pertama kena faham ilmu. Nak faham macam mana? Mesti mengaji. Tak sampai maksud ni. Iyalah kena mengaji, alhamdulillah, bagus kan. Tapi saya nak tunjukkan bahawa nak faham mesti ada alat dia. Alat dia antaranya adalah nahwu. Ni kena faham. Boleh faham tak? Sebab kita mesti tahu struktur ayat, baru kita boleh dapat macam makna yang betul, yang tepat dengan ayat tersebut. Boleh nampak kan? Tu fungsi ilmu nahwu. Kelebihan dia banding ilmu lain dia apa? Dia pintu bagi ilmu lain. Wah, hebat semua kan pintu. Boleh nampak? Okey, settle. Yang ke seterusnya? Siapa yang asaskan ilmu ni? Apa saya maksudkan dengan perkataan asas? Kita tahu bahawa dalam bahasa Arab sebenarnya, bahasa Arab ni dia adalah bahasa yang dipertuturkan oleh bangsa Arab. Betul tak? Jadi adakah isu berkenaan dengan orang yang betul-betul mencipta bahasa Arab? Sebenarnya tak ada. Boleh faham? Isu berkenaan dengan orang yang mencipta bahasa Arab ni tak ada. Biasa mengaji dalam ilmu sufi lah, berkenaan dengan bahawa apa?
bahasa ini adakah dicipta secara ijtihad ataupun hanya saja pemberian daripada Allah SWT? Besok lagi kan? Tak apa. Okay. Dia punya apa? Dia punya jawapan dia secara rajihnya dia memang hanya pemberian daripada Allah SWT. Sebab apa? Dalil wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Iaitu Allah SWT lah yang mengajarkan kepada siapa dia? Nabi Adam ke semua al-asma'. Al-asma' nama-nama yang disebutkan dalam tafsir, bahawasanya nama-nama itu dimaksudkan dalam apa? Bahasa-bahasa. Semua Adam tahu, Nabi Adam tahu bahasa-bahasa itu tadi. Jadi apa yang saya maksudkan dengan pengasas ini? Maksud saya pengasas adalah orang pertama yang menulis ilmu nahwu. Mengumpulkan ilmu nahwu. Bukan maksudnya orang yang mengasas. Boleh faham tak? Bukan maksudnya orang yang mencipta daripada tak ada kepada ada. Boleh faham? Yang masukkan dekat sini apa dia? Yang menulis pertama kali berkenaan dengan ilmu nahwu. Siapa dia? Yang masyhur adalah Abu Aswad Ad-Duali. Siapa dia? Abu Al-Aswad Ad-Duali. Ini tokoh yang masyhur, salah seorang daripada tabi'in yang agung. Siapa dia Abu Aswad Ad-Duali? Dia adalah salah seorang daripada murid Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Abu Aswad Ad-Duali. Bagaimana dia boleh tergerak? Kita cerita dah sikit alang-alang, kita cerita. Betul tak? Alang-alang kita cerita. Bagaimana dia boleh tergerak untuk apa? Untuk dia menuliskan berkenaan dengan ilmu nahwu yang tak pernah ditulis sebelum dia. Kisah dia macam mana? Pada satu hari kan, waktu dia duduk dengan anak dia, anak perempuan dia, dekat mana? Dekat atap rumah. Tinggi dekat rumah, dulu tinggi dekat rumah, tak tinggi sangat lah. Sini kalau tingkat 5 tinggi semua lah, tapi tak tinggi sangat dulu. Duduk atap rumah. Waktu tu anak dia bertanyakan kepada Aswad Ad-Duali, apa dia? Dia kata kepada Aswad Ad-Duali ayat yang begini. Ya abata, bukan abata, abata, ma ajmala, kan dia kata ma ajmalu as-sama'i. Bila apa? Dia kata begini pada anak itu. Zaman Sayyidina Ali, untuk pengetahuan awal, adalah apa? Adalah zaman waktu bangsa Arab dah berkumpul dengan bangsa-bangsa yang lain. Bukan maksudnya zaman sebelum ni kan memang Arab memang duduk hanya di mana? Di semenanjung tanah Arab saja. Tapi bila zaman Sayyidina Ali, pembukaan dah masuk kepada apa? Kepada Parsi, kepada mana? Kepada Mesir, kepada Syria, kepada Perlis, kan? Perlis masuk. Sebab apa? Amal sunnah sampai sekarang kan? Direct kepada Nabi SAW. Okey. Daripada mana? Maksudnya kesemua dah bercampur dengan apa? Dengan bangsa yang lain. Dikatakan sehingga menyebabkan pertuturan daripada kaum bangsa Arab sendiri itu dah jadi kacau bilang. Penentuan baris itu dah jadi macam apa? Kacau bilang. Sampailah yang kisah yang saya sebutkan ni, iaitu apa? Si anak, iaitu siapa dia? Anak Abu Aswad Ad-Duali, dia cakap macam ni. Ya abata, wahai ayahku, ma ajmalu as-sama'i. Ini perkataan dia. Selepas tu, apa dia kata apa? Kata Abu Aswad Ad-Duali, dia kata, jawab dia, nujumuha. Tak bagi makna lagi. Tak apa tadi. Kan? Nujumuha. Siapa kata ni? Abu Aswad Ad-Duali yang kata. Maksud dia apa? Abu Aswad Ad-Duali, bila dia dengar perkataan ma ajmalu as-sama'i, seakan-akan anak dia bertanya. Boleh faham? Maksudnya perkataan kita bariskan ajmalu as-sama'i, dia jadi apa? Ayat tanya. Yang menyebabkan Abu Aswad Ad-Duali, dia jawab nujumuha. Apa maksud nujumuha? Bintang-bintangnya. Jawapan dia, kalau kita terjemah Melayu, ya wahai ayahku, ma ajmalu as-sama'i. Apa benda yang paling cantik dekat langit? Itu terjemahan dia, kalau berdasarkan baris ni. Siapa yang jawab? Abu Aswad Ad-Duali kata, bintang-bintang dia lah yang cantik. Lepas tu anak dia pelik. Aku bukan tanya apa kan?
Itu bahasa Kedah lah kan. Apa dia kata, ma qasadtu zak, bukan aku niatkan macam tu. Aku niatkan apa? At-ta'ajjub. Dia niatkan apa? Dia takjub. Ta'ajjub. Apa dia? Lepas tu, Abu Asad Dali kata, kalau niatkan ta'ajjub tak boleh cakap macam ni. Ni bid'ah. Dia ada tambahan lah. Okay. Nak semua macam mana? Ma ajmala as-sama'a. Tu yang betul. Ajmala as-sama'a. Itu baru ta'ajjub. Maksud kita terima macam mana? Alangkah indahnya langit ini. Boleh nampak? Jadi, apa iktibar yang kita dapat daripada kisah ni? Kan? Sedih kan? Semua sedih? Kan? Tak ada kita sedih pun. Okay, kita nak tahu bahawa apa? Bahawa penentuan baris dalam apa? Dalam satu-satu kalimat bahasa Arab, dia memberi kesan dalam apa? Dalam makna. Bahawa apa? Salah satu daripada baris dah bertukar, ni dah dua lah, dah hilang terus jam tu makna tu. Boleh faham? Dengan perkataan ajmalu as-sama'i, ada satu ayat yang digunakan untuk bertanya, berbeza langsung dengan apa? Ajmala as-sama'a. Itu satu ayat yang digunakan untuk menunjukkan apa? Ta'ajjub. Boleh nampak tak? Sebab tu ilmu nahwu ni penting. Penting semua. Ulama-ulama kata, siapa yang tak mengaji nahwu boleh takut jatuh pada kufur. Na'udzubillah. Oi ustaz, kufur betul kau. Ya betul kufur, saya tak tipu. Kan? Cuba tengok baca dalam Fatihah. Baca Fatihah apa dia? Siratal ladzina an'amta kan? An'amta. Apa maksud an'amta? Jalan yang telah kamu kurniakan. Cuba orang tak mengaji nahwu, dia baca an'amtu. Apa maksud jadi an'amtu? Yang saya kurniakan, Tuhan kan itu kalaulah dia sebut tu dengan dia apa? Dia tak tahu, sambil-sambil tiba-tiba dia niat kufur, dia kufur. Tapi tak ada orang boleh kufur. Boleh faham tak? Jadi lahan. Kenapa? Perkataan kalau kita ubah benda yang dalam Al-Quran boleh bawa kepada kufur. Sebab itulah juga disebutkan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani bahawa apa? Antara syarat orang nak jadi muhaddis, bukan muhardis, kan? Ataupun muhdis. Apa beza muhaddis dengan muhdis? Ini belajar ilmu nahwu. Muhaddis maksudnya orang yang menyibukkan diri dia, memang profession dia bahagian hadis. Tapi kalau muhdis, apa maksud muhdis? Orang yang berhadas. Tegang ada kecil kata ada salah. Okay, itu kena beritahu ilmu nahwu juga. Nanti malu orang sebut salah. Saya memang muhdis. Kan? Saya memang muhdis. Saya mengaji hadis nama. Oh, muhdis. Awak tak mandi ni? Nampak tak? Kalau mengaji tak ilmu nahwu dengan ilmu saraf, kita membalu orang. Sebab itulah Imam Ibn Hajar Al-Asqalani disebut dalam kitab dia bahawa apa? Orang yang tidak mempermahirkan ataupun mengukuhkan kemahiran bahasa Arab dia ditakuti masuk dalam apa? Dalam sabda Nabi yang berbunyi, man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min nar. Apa maksudnya? Siapa yang mendustai ke atas aku, cuba untuk melakukan dusta ke atas aku, maka apa? Maka sedialah tempat duduk dekat mana? Dekat api neraka pula. Yalah, memang kita kata dia tak ada niat pun, tapi kerana sebutan dia tu tadi, percakapan dia tu tadi menyebabkan kesalahan bahasa yang menyebabkan bertukar makna. Termasuk daripada apa? Orang yang mendustai Nabi SAW. Tu berat tu. Berat. Jadi apa? Orang yang memalsukan hadis. Boleh faham tak? Penting. Jadi jangan duduk bising lah. Saya ikut sunnah, saya tak sunnah. Ngaji nahwu dulu, yang suka media. Daftar. Masih lagi dibuka. Daftar anda lah dari kering. Kan? Okey, boleh nampak? Boleh cerita? Boleh nampak tak berkenaan dengan kisah apa? Kisah pengasasnya ilmu nahwu. Bila apa dia? Kisahnya bila Abu Asad Duali dinampak awak teruk sangat ni. Dan ada kisah-kisah lain yang masyhur, iaitu orang daripada kalangan orang Arab sendiri salah baca Quran. Itu dia masyhur daripada kisah riwayat Sayyidina Umar, tapi kita ambil kisah ni dulu. Terus Abu Aswad Ad-Duali dia berjumpa dengan Sayyidina Ali. Dia kata apa? Zaman awak teruk sangat ni, semua bercampur apa? Bercampur baur ke semua daripada apa? Kalimat-kalimat Arab.
Menyebabkan takut supaya sampai ke satu tahap orang Arab dah tak mampu baca Al-Quran dengan yang betul. Betul ke mereka tak mampu baca Al-Quran sebab pada baris dah? Dulu tak ada baris. Quran dulu tak ada baris, tak ada titik. Quran dulu. Jadi takut untuk apa? Untuk orang Arab baca Al-Quran dengan apa? Dengan sadar. Jadi terus waktu tu Sayyidina Ali kata kepada Abu Aswad Ad-Duali, dia kata, okey, tolong untuk apa? Untuk kaji masalah ni dan apa? Dan lihat pada kalam-kalam Arab ini supaya diletakkan kaedah-kaedah ilmunya. Supaya diletakkan apa? Kaedah-kaedah ilmunya. Dan apabila selesai penulisan kitab tu, ada satu kitab yang khusus, tapi tak tahu wujud ke tak, dikatakan ada beberapa bab saya daripada ilmu nahwu. Dan ditunjukkan, dibentangkan di hadapan siapa? Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali kata kepada siapa dia? Abu Aswad Ad-Duali, dia kata, unhuhu. Ini start nama ilmu nahwu. Unhuhu. Apa maksud unhuhu yang pertama? Niatkan apa yang kamu buat. Maksudnya supaya apa? Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Ustaz dinamakan sebagai ilmu nahwu. Ustaz, macam mana saya nak tahu sumber kisah ni? Israiliyat tak tahu saya pun ingat daripada guru-guru lah. Kan? Boleh faham tak? Sumber saya daripada guru-guru. Okay, boleh faham tak? Okay, settle. Tu yang keberapa? Yang ketujuh. Sikit lagi. Yang ke-8 pula apa dia? Hukum mengaji. Antum mengaji ni hukum dia apa? Wajib ke? Tak, fardu kifayah asal dia. Tapi wajib juga lah. Tapi wajib ala kifayah. Apa maksud wajib ala kifayah? Fardu kifayah maksudnya setengah buat. Kalau dah setengah ada yang melakukan, maka apa? Maka jatuh kewajipan pada kelompok yang terbagi. Boleh faham? Tapi kalau fardu ain adalah apa? Adalah wajib tertentu kepada setiap individu. Boleh faham? Itu fardu ain. Tapi asal bagi ilmu nahwu ni adalah fardu kifayah. Tapi bagi orang yang betul-betul nak mengaji ilmu Islam, wajib fardu ain untuk dia mengaji ilmu nahwu. Sebab takut yang kita sebut tadi. Nyembang pandai buat sunnah tapi apa? Kan? Baca betul. Tu tak boleh lah. Boleh buat? Dia settle. Tu hukum berkenaan dengan apa? Mengaji ilmu nahwu. Itu yang ke-8. Yang ke-9 apa? Sumber ambilan. Sumber ambilan ilmu nahwu ni daripada mana? Ni tak apalah, kita tulis dulu, kita tak bincangkan. Diambilkan ilmu nahwu ni, kaedah-kaedah dia daripada apa? Pertama daripada Al-Quran Al-Karim. Sumber asal dia, maksudnya aturan kalam Arab yang paling autentik dan juga asli daripada mana? Al-Quran Al-Karim. Yang kedua adalah apa? Adalah daripada kalam-kalam ahli jahiliyah. Ahli jahiliyah. Boleh faham? Sehinggalah kira-kira kurun ke berapa? 150 Hijrah. Boleh faham? Jadi kesemua kalam-kalam golongan Badiyah, geng-geng jahiliyah ataupun golongan-golongan Arab masih lagi dijadikan sebagai hujah untuk meletakkan kaedah nahwu sehingga pada zaman bila 150 Hijrah. Tulis dulu tu, kita keterang nanti dalam ilmu usul nahwu. Boleh tak? Okey, yang ketiga baru hadis. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia letakkan, Ustaz awak hadis tu 23 kita tak jahiliyah. Adakah kita menghukum dengan hukum selain daripada Allah Taala? Tu dia. Nah, itu mana ni kan, itu yang disebutkan oleh apa? Al-Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi. Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam apa? Dalam kitab saya lupa lagi tak ada. Nanti saya sebutlah kan, dari kitab 10 jilid. Iaitu apa? Yang disebut tertib yang itu kerana bahasa Al-Quran memang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian yang kedua adalah golongan apa? Golongan syair-syair jahiliyah itu memang tidak tercampur dengan apa? Dengan kata-kata ataupun kalam-kalam ajam, iaitu bukan Arab. Tetapi hadis berlaku sebaliknya. Apa dia? Maksudnya hadis dinukilkan kebanyakannya adalah sebenarnya daripada orang bukan Arab. Boleh faham? Imam Bukhari orang mana? Orang Parsi, dia asalnya daripada orang Parsi itu dah. Daripada Bukhara. Imam Nasai daripada mana? Nasar, Parsi juga. Imam Abi Daud As-Sijistani daripada Sijistan, Parsi juga. Imam siapa lagi? Ibnu Majah Qazwin, Parsi juga. Imam Muslim Naisabur, tapi dia asal keturunan Arab. Dia seorang ni Arab. Dengan juga Imam Malik dalam Muwatta. Dia seorang. Yang lain semua orang apa? Orang Parsi. Jadi dinukilkan di antara hujah Al-Baghdadi, dia mengatakan bahawa hadis telah dimasuki dengan apa? Kalam-kalam apa? Kalam-kalam ajnabi, kalam-kalam apa dia? Ajam. Kadang-kadang kita kata diriwayatkan hadis itu dengan makna.
yang menyebabkan kita kata ya memang makna mafhum boleh dipahami, tetapi dia susunan ayat itu kadang-kadang tidak mengikut dia autentik betul daripada orang Arab yang asli. Berapa itu yang dihujahkan oleh Baghdadi lah. Itu kita bincang dalam usul nahwu nanti. Kemudian masail yang terakhir adalah masail, iaitu perkara yang kita akan bincangkan dalam kitab ni. Kita akan baca satu-satu masail yang akan bincangkan dalam ilmu nahwu ni. Boleh ya? Boleh nampak? Boleh nampak semua? Kan tak dapat lagi? Dapat? InsyaAllah? Okey, kita lihat je. Saya hafal dulu. Ini. Okey, ada apa-apa soalan sebelum kita mula kitab? Bahasa limpah. Allah.